'Cause this is my legacy. Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Injil Markus daripada bab yang ketiga, daripada ayat ke-22 hingga ayat ke-27. Dan saya akan bacakan daripada AVB, Alkitab Versi Borneo. Sebilangan ahli Taurat dari Yerusalem berkata, dia dirasuk Beelzebul. Dengan kuasa ketua roh iblis, dia menghalau roh-roh iblis. Oleh itu, Yesus memanggil semua orang itu lalu bercakap melalui beberapa ibarat. Bagaimana iblis dapat menghalau iblis? Kalau sebuah kerajaan berpecah belah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika sebuah keluarga berpecah belah, keluarga itu tidak dapat bertahan. Dan jika iblis memberontak melawan dirinya sendiri dan berpecah belah, dia tidak dapat bertahan. Sudah sampailah saat kemusnahannya. Tiada siapa dapat memasuki rumah seorang yang gagah dan merampas harta bendanya, kecuali orang gagah itu dapat diikat dahulu. Daripada Injil Markus, kita memperhatikan bagaimana Yesus, sejak daripada Markus bab yang pertama lagi, Yesus sudah menghalau roh-roh iblis. Dan ini seringkali disaksikan oleh orang ramai dan banyak orang membuat spekulasi tentang bagaimana ataupun apakah maksudnya apabila Yesus menghalau roh-roh jahat. Dan mungkin ada yang percaya bahawa Yesus ialah seorang Mesias ataupun seorang Kristus yang ditunggu-tunggu. Ada juga yang berpendapat yang ini tidak mungkin ada penjelasan yang lain. Tetapi bagi ahli guru agama dan terutamanya bagi sebilangan ahli Taurat dalam ayat yang ke-22 ini, mereka dari Yerusalem, dan kamu kena ingat kemungkinan Yesus pada masa ini dia berada di Kapernaum. Jadi mereka daripada Yerusalem kena turun pergi ke Kapernaum, dan ini respon ataupun ini kata-kata mereka kepada Yesus, terutamanya sebilangan ahli Taurat ini. Mereka berkata Yesus dirasuk oleh Beelzebul. Dan siapakah Beelzebul itu? Dan ini dijawab mereka sendiri, dengan kuasa ketua roh iblis. Jadi Beelzebul ialah ketua roh iblis, dan mereka menuduh Yesus melakukan mukjizat, lebih-lebih lagi dengan menghalau roh-roh jahat, ialah melalui kuasa roh jahat. Oleh itu Yesus memberi respon kepada mereka. Ada 3 perkara kenapa tuduhan mereka terhadap Yesus melakukan hal ini dengan kuasa roh jahat ini tidak berpatutan. Ada 3 sebab. Yang pertama ialah disebabkan oleh logik. Okey, logik. Kenapa saya berkata begitu? Begini, Yesus jelaskan dalam ayat yang ke-23. Bagaimana iblis dapat menghalau iblis? Kalau sebuah kerajaan berpecah belah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Jadi Yesus menggunakan logik. Mana boleh kalau kerajaan roh jahat menghalau roh jahat dengan kuasa roh jahat. Jadi itu perkara yang tidak logik. Jadi jawapan Yesus ialah kamu tidak boleh menuduh Yesus melakukan hal ini dengan kuasa Beelzebul, kerana secara logiknya kerajaan yang jahat tidak mungkin akan menentang kerajaan yang jahat, ataupun kerajaan yang mempunyai agenda ataupun motif yang sama, tidak mungkin mereka menghalau satu sama lain ataupun mereka berpecah belah. Jadi secara logik Yesus katakan tidak mungkin. Dan yang kedua ialah melalui pengalaman. Yesus berkata begini dalam ayat yang ke-25, dan jika sebuah keluarga berpecah belah, keluarga itu tidak dapat bertahan. Kalau tadi Yesus menggunakan contoh kerajaan yang berpecah belah tidak akan bertahan. Dan ini kita boleh lihat dalam kerajaan Israel sendiri. Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, apabila Raja Salomo meninggal dunia, kerajaan Israel berpecah menjadi 2. Satu dipanggil sebagai Israel Utara, dan yang satu lagi dipanggil sebagai Yehuda. Dan kerajaan itu sendiri sudah berpecah belah. Dan kemudian Yesus memberi contoh yang lebih dekat lagi dengan para pendengar pada masa itu. Dan kamu harus perasan yang apabila Yesus menjawab tuduhan ahli Taurat ini, Yesus tidak menjawab kepada ahli Taurat, tapi Yesus pergi kepada orang ramai. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-23. Oleh itu Yesus memanggil semua orang, lalu dia berbicara tentang hal ini. Okey, Yesus memberi satu lagi contoh. Kalau kita tidak boleh imagine tentang kerajaan, Yesus memberi contoh tentang keluarga. Dan ini kata Yesus dalam ayat yang ke-25. Dan kerajaan itu tidak dan jika sebuah keluarga berpecah belah,
keluarga itu tidak dapat bertahan. Dan ini kita boleh faham, kerana kalau kita fikirkan tentang keluarga kita sendiri, kalau keluarga kita berpecah belah, pasti keluarga itu tidak akan bertahan. Dan ini Yesus menggunakan yang tadi, Yesus menggunakan logik. Kali ini Yesus menjawab mereka dengan menggunakan pengalaman. Dan pengalaman ini semua kita pernah mengalami, ataupun kita tahu yang apabila keluarga itu berpecah belah, pasti tidak akan bertahan. Dan yang ketiga Yesus gunakan untuk menjawab tuduhan ahli Taurat yang dari Yerusalem ini. Yang ketiga ialah dengan menyatakan tentang otoriti. Ini apabila kita membaca dalam ayat yang ke-27, tiada siapa dapat memasuki rumah seorang yang gagah dan merampas harta bendanya kecuali orang gagah itu dapat diikat dahulu. Dan siapakah orang gagah ini? Dan ini kita senang, orang gagah ini yang dimaksudkan oleh Yesus ialah roh-roh jahat ataupun roh-roh iblis. Contohnya kalau kita lihat kekuatan apabila roh-roh jahat ataupun roh-roh iblis merasuki seseorang, kita akan melihat orang itu menjadi kuat ataupun ada kekuatan yang luar biasa. Contohnya kalau kita baca dalam Markus bab yang kelima, daripada ayat kedua hingga ayat kelima, berkata begini, ayat keempat. Sebaik-baiknya Yesus turun dari perahu, seorang lelaki yang kerasukan roh jahat keluar dari pekuburan, lalu menemuinya. Orang itu tinggal di gua kubur. Tiada siapa berdaya mengikatnya lagi meskipun dengan rantai. Berkali-kali dia dirantai dan dibelenggu, tetapi dapat diputuskannya rantai itu dan dipatahkannya belenggu itu. Tiada seorang pun dapat menguasainya. Dan di sini diberi contoh tentang orang yang mendapatkan kerasukan. Dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Oleh itu apabila Yesus mengatakan tentang memberi satu gambaran tentang seorang yang gagah, itu merujuk kepada roh-roh jahat ataupun roh-roh iblis yang merasuki orang lain. Jadi yang ketiga ialah melalui otoriti. Apabila orang dirasuki oleh roh-roh jahat ataupun roh-roh iblis, mereka seperti orang yang gagah. Hanya orang yang lebih gagah lagi daripada orang yang gagah ini yang dapat melawan ataupun mengikat orang yang dirasuki itu, hanya dia saja yang dapat melawan orang yang gagah ini. Apakah maksud Yesus? Maksud Yesus ialah dia apabila dia mengusir roh-roh jahat dengan namanya, apabila Yesus mengusir roh-roh jahat, Yesus ingin menyatakan bahawa dia mempunyai otoriti dan kuasa ke atas semua roh-roh jahat yang ada pada masa itu. Jadi Yesus menyatakan melalui otoriti. Dia lebih gagah daripada orang yang gagah. Jadi tiga perkara ini yang Yesus jawab yang menunjukkan bahawa Yesus ialah bukan seperti apa yang mereka tuduh. Mereka menuduh Yesus melakukan hal untuk mengusir roh jahat ini dengan kuasa Beelzebul ataupun ketua roh jahat. Yesus menjawab melalui logik, tidak mungkin. Melalui pengalaman sendiri, kamu itu tidak mungkin. Dan yang ketiga, melalui otoriti. Yesus menghalau bukan kerana dia dirasuki oleh roh jahat, bukan kerana dia yang melakukan hal ini kerana dia dipenuhi dengan roh jahat, tidak. Ini kerana Yesus lebih kuat ataupun lebih tinggi lagi otoriti daripada roh jahat. Oleh itu, tuduhan mereka salah.